بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, yaitu kuliah bagian tasawuf, akan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Adalah sama-sama kita zikir, adakan zikir munajat. Sama-sama kita berzikir, tuan-tuan ikut saya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama hadir
ke rumah Allah ini untuk kita sama-sama menunaikan solat secara berjamaah. Tidak semua orang dapat berpeluang seperti kita yang hadir pada malam ini. Masih ramai lagi di luar sana yang belum dapat hadir. Jadi kita doakanlah mereka ini supaya dapat bersama-sama kita untuk sama-sama menunaikan solat secara berjamaah. Jadi insyaAllah tuan-tuan pada malam ini kita akan menggunakan kitab tasawuf, yaitu kitab penawar bagi hati. Kita dah lama tak baca ni tuan-tuan. Sejak berlakunya COVID-19, saya pun nak lupa dah tak mana kita berhenti dahulu. Tapi tak apalah, malam ini kita mulakan. Kalau tuan-tuan ada kitab Jawi itu, tengok muka surat 35. Muka surat 35. Yang kita, apa ini, buku ataupun kitab Rumi itu, tuan-tuan boleh buka muka surat mana tadi kan? Muka surat 89. Muka surat 89. Wah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Hari ini kita berbicara tentang bab marah. Bab marah ni termasuk dalam sifat yang dicela, yaitu sifat mazmumah. Jadi kalau boleh, sifat marah ni kita cuba hindari. Kita cuba buang. Tapi bukan semua buang habis-habis. Nanti insyaAllah kita akan tengok di sana nanti. Syekh pengarang ni ada menyatakan, kita buang, kita kurangkan sifat marah kita, tapi tak boleh kita bagi habis terus. Langsung kita tak ada sifat apa ni? Tidak ada perasaan marah. Kerana dia boleh membahayakan kita juga. Terutama sekali apabila kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Tak lagi dia kutuk kita macam-macam, kita diam je. Selamba je, tak marah. Tambah-tambah lagi dia kutuk tentang agama kita. Oh, naik kepala apa? Tersilap dipapijak kepala kita. Jadi kalau menghadapi keadaan macam tu kita boleh marah. Supaya menakutkan mereka ini, tidak berani untuk mempermain-mainkan khususnya tentang agama kita ni, agama Islam. Okey, kita tengok apa tu Syekh kata. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Jadi di sini Syekh pengarang ini menyatakan sifat marah itu dia kata adalah satu sifat kecelaan dan boleh banyak mendatangkan kebinasaan. Kenapa? Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir. Jadi yang boleh melibatkan anggota yang zahir ni, apa yang dia buat? Akan memukul dan memaki dan membunuh. Dan di dalam hati akan dendam dan dengki. Dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya. Ini bahaya dia tuan-tuan. Kalau sekiranya kita ada sifat marah, boleh sehingga boleh membunuh orang yang dia marah itu. Kemudian menyimpan dendam dan dengki. Dan orang yang marah tadi pula mengharapkan orang yang dia marah tadi supaya kena bala daripada Allah Ta'ala. Dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Dan apabila orang yang dia marah tadi mendapat nikmat, mendapat sesuatu kelebihan, dia rasa duka cita. Lalu apa yang dia buat? Mencita-cita atas membuka rahsianya. Dia cari rahsia
Dia cari keburukan-keburukan yang boleh mengaibkan orang yang dia marahi tadi itu. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Jadi tiap-tiap satu yang disebutkan tadi itu boleh menyebabkan seseorang yang marah tadi, ada sifat marah tadi, sikap marah tadi itu menjadi binasa. Dan bermula memecah akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Apa ini yang maksudkan memecah ni? Dan bermula memecahkan. Maksudnya membuanglah, membuang sifat, sikap marah tadi itu. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Jadi pada agama kita untuk memecahkan ataupun menghilangkan ataupun mengurangkan kemarahan tadi itu adalah amat penting kita dalam agama kita, yaitu Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asy-syadidu bis-sar'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Hadis riwayat Syaikhan. Artinya, tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan oleh beberapa laki-laki. Hanya saja yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Artinya, kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Okay, sekali lagi kita tengok pengertian hadis tadi. Tiada ada yang sangat kuat itu. Maknanya tidak ada yang lebih kuat. Yang tidak merebahkan oleh beberapa laki-laki. Bukan disebabkan dia boleh merebahkan beberapa orang lelaki kerana di segi kekuatan dia tadi tu, kekuatan seseorang tadi. Dia boleh merebahkan beberapa orang lelaki, hanya saja yang sangat kuat itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marahnya. Kalau dia tengah marah tadi, tiba-tiba dia boleh merebahkan atau mengalahkan beberapa orang lelaki. Itu bukanlah yang dikatakan orang itu orang yang handal ataupun yang lebih kuat. Tetapi yang lebih kuat itu ialah orang yang boleh menahan dirinya daripada marah. Marah yang bersangatan. Bila ketika dia datang marah tu, tiba-tiba dia bertindak, melakukan sesuatu yang sehingga dia boleh merebahkan atau mengalahkan beberapa orang. Bukan itu yang dikatakan kuat. Itu bukan dikatakan seseorang itu yang dikatakan kuat. Yang kuat macam mana? Ketika dia marah, dia boleh menahan diri dia daripada melakukan sesuatu yang dia marah. Ini yang dikatakan lebih kuat. Bukan kata kuat tu boleh menang dalam sesuatu perlawanan, gusti umpamanya. Dia boleh mengalahkan orang yang gagah ataupun yang dianggap lebih kuat daripadanya. Bukan itu. Yang lebih kuat ialah orang yang dapat menahan marah ketika dia marah. Ketika dia sedang marah, dia tahan. Dia tidak melakukan sesuatu pada ketika dia sedang marah. Inilah yang dikatakan orang yang lebih kuat. Sekali lagi ya. Artinya, kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif, seorang yang lebih lemah daripadanya. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang lelaki ini dijumpa Nabi. Dia jumpa Nabi lalu dia kata kat Nabi,
suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Dia seorang ni mai jumpa Nabi, dia minta Nabi suruh dia buat sesuatu. Tetapi sesuatu yang dia minta Nabi buat tu bukan benda yang banyak, sikit saja benda yang dia minta Nabi suruh dia buat sesuatu itu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Yang nombor 2 tu hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, jangan engkau marah. Nabi kata jangan engkau marah. Satu kalimah saja, 2 kalimah lah. Kalau dalam bahasa Arab 2 kalimah. Satu kalimah la, satu kalimah taghdab. Jangan engkau marah. Tapi kalau dalam bahasa kita diterjemahkan ada 3 perkataan. Jangan engkau marah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya. Lepas itu lepas Nabi kata macam tu, dia ulang balik. Dia minta lagi Nabi bagi sesuatu kepada dia. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya. Nabi juga ulang balik apa yang dia dah sabda tadi. Yakni la taghdab. Maknanya jangan marah. Itulah dia. Maknanya itulah dia hebatnya. Walaupun perkara yang Nabi sebut tadi itu pendek, tapi maksudnya adalah hebat. Maksudnya adalah mendalam. Nabi tak bagi kita melakukan marah. Dah tu macam mana Ustaz? Kita buang teruslah marah, sifat marah ni. Kita tengok lagi di bawah nanti tu. Buang bagi habis terus. Ada satu orang tu. Ni orang hijau lah, hijau. Ada orang rumah saya cerita kan. Ada Pak Lebay tu. Dulu-dulu arwah dah pun. Dia mengajak budak-budak mengaji. Malam-malam kadang-kadang ramai ada budak-budak nakai ni. Ada budak-budak nakai. Kadang-kadang berak bawah tangga kencing. Dia tak marah. Tak marah pun. Senyum dia dengan budak-budak. Budak-budak bising, budak-budak nakai ni. Pergi berak, pergi kencing atas tangga dia. Dia tak marah. Kalau kita agak-agak tahan. Boleh tak? Kalau boleh, hebatlah. Kita silap. Ambil rotan, rambat. Lepas itu suruh dia cuci. Najis yang dia buang tadi. Dia lepas atas tangga. Orang belah hijau. Nama tak boleh sebut lah. Siapa yang biasa dengar tu, dia tahulah. Saya pun dengar daripada orang rumah cerita. Maknanya hebatlah dia tak marah ni. Dia boleh tahan, simpan. Mungkin dia ada juga rasa marah, tapi dia tak zahirkan kemarahan dia tu. Tapi kalau dia zahirkan agak-agak ada, itulah tadi, ada yang disebut awal-awal tadi kan. Sehingga dia kata boleh memukul. Sekarang ni kita banyak dengar berita-berita melalui akhbar-akhbar kan. Sampai ada yang mencederakan kanak-kanak sehingga mati. Baru-baru ini pun ada kan suami isteri. Dia dera anak kecil. Masya Allah. Itu pasal apa? Jadi macam tu. Kerana tidak sabar, tidak sabar menahan kemarahan. Sehingga berlaku perkara-perkara yang sehingga tadi disebutkan, sehingga ada sampai membunuh. Itu dia nak. Okey, kita tengok seterusnya. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 perkara. Lazimkan, biasakan olehmu, lazimkan itu biasakan. Olehmu pada kelakuan marah akan 2 perkara. Apa dia? Yang pertama, daripada kedua perkara tadi itu, yang pertamanya memecahkannya. Maksudnya cuba menghilangkan kemarahan tadi itu. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali. Bukan dimaksudkan membuang sifat marah tadi, buang terus sampai habis.
Maksud Pak Syekh ini. Bukan buang sampai habis. Ada juga sifat marah tadi itu. Bahkan dia kata, jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Oh, sampai macam tu. Kalau kita buang sampai habis, wajib pula kita bagi ada perasaan marah tadi itu. Sampai ke tahap itu. Kenapa sampai begitu sekali? Kerana, jawapan dia, bahwasanya ia perkakas ataupun alat bagi memerangi sekalian kafir. Kerana sifat marah ni boleh memerangi orang kafir dan menegah daripada segala kejahatan. Dan dia juga boleh menegah segala kejahatan. Kalau ada orang buat jahat kan, dia boleh pergi memarahi kepada orang yang membuat jahat tadi itu. Dengan menasihati mereka dengan cara macam di antaranya ialah marah pada orang yang melakukan kejahatan tadi itu. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebaikan. Lepas itu ada marah-marah pula, dia suruh pula melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan tadi itu. Bukan marah semata-mata. Marah-marah sampai berpisah daripada orang yang dia marah tadi. Dah marah-marah, lepas itu dia nasihat. Supaya melakukan kebaikan. Itu dia, itu cara dia. Kalau begini disuruhlah. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Diumpamakan. Tok Syekh pengarang ni mengumpamakan marah itu ibarat anjing perburuan. Anjing buruan lah. Dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya. Menghilangkan kemarahan tadi itu. Mengajarnya. Ajar anjing tadi itu. Hingga mengikut ia akan akal. Dan akan syarak. Maksudnya, dia mengikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia. Dan juga mengikut akan syarak yang diperintahkan oleh agama. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Maka anjing tadi bergerak-gerak sebab apa? Kerana dia faham isyarat yang disampaikan oleh Tuhan dia tadi itu. Dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Petunjuk kedua apa tadi itu? Ya, akal dan juga syarak tadi itu. Dia diam. Tadi mula-mula dia bergerak-gerak badan dia. Lepas itu bila dia dengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan dia, disampaikan oleh Tuhan dia, lepas itu dia diam. Menunjukkan dia faham. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya. Maknanya dia tak buat dah benda-benda yang dia tak buat perkara-perkara yang seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan dia dan juga syarak tadi itu. Seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Mungkin ada yang Jawi itu ditulis itu. Mungkinlah kalau ada dalam kitab saya ni, patanunha. Apa nuntaha? Ejaan dia. Tapi yang sebenarnya perintah, paroya nuntaha, perintah tuannya. Yang hak Jawi lah. Saya punya lah. Tengok, tapi mungkin tuan-tuannya tak tahulah kalau cetakan lain. Mungkin perintah lah. Tapi kalau ikut cetakan yang saya punya ni, panuntaha ejaan dia. Pantah. Yang sebenarnya perintah, perintah tuannya. Jadi anjing tadi bila dia dapat arahan-arahan ataupun telah diajar oleh Tuhan dia, maka dia pun dapat mengikut segala perintah tuannya. Dan yang demikian itu memungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Pada mengajarnya. Dan yaitu membiasakan akan lambat marah. Habis tadi. Bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Maksudnya, kalau kita hendak anjing kita, tadi itu, anjing buruan kita tadi itu mengikut
perintah kita, arahan kita, maka kita hendaklah mengajar dia dengan bersungguh-sungguh sehingga dia dapat mengikut segala apa yang diarahkan kepada dia. Kalau kita suruh dia pergi lari, dia lari. Tiba-tiba tengah-tengah dia lari, contoh dia lah. Kita suruh dia berhenti. Dengan itu juga terus dia berhenti. Bila dengar arahan kita berhenti, dia pun berhenti. Bila kita suruh dia lari lagi, dia lari. Bila kita panggil dia, suruh datang kepada kita, dia datang. Maksudnya dia betul-betul fahamlah arahan Tuhan dia. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Dan yaitu membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Di mananya kita hendaklah membiasakan diri kita ni daripada lambat marah. Ini setengah orang kan, bila sentuh sikit ya, bila kata sikit ya, terus melenting. No? Bila ada sikit benda yang dia tak senang, secara spontan terus dia menjadi marah. Jadi Tok Syekh ni kata, hendaklah dia kita melambatkan. Bagi lambat datang marah tadi tu, iaitu membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Jadi kemudian kita hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita marah tadi itu, yang menyebabkan kita marah tadi itu. Itu yang pertama. Daripada yang kedua, yang dua macam dari itu kan. Daripada dua kelakuan. Kemudian dia kata, yang kedua, memelihara akan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati. Sekali lagi ya. Memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang di dalam hati. Pada ketika itu rasa-rasa nak marah mula datang. Di dalam hati rasa marah. Maka dia kata, pada ketika itu hendaklah kita menahannya. Tahan kemarahan itu. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Apa yang boleh dapat membantu? Cara dia nak menahan kemarahan apabila kemarahan itu mula datang kepada dia. Inilah dia. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan. Itu hendaklah cara dia ialah dengan adanya pengetahuan dan pekerjaan, dan juga kita bekerja untuk melakukan dia. Adapun pengetahuan, yang dikatakan pengetahuan tu, yang kita dengan pengetahuan itu macam mana? Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala. Dia kena ingat macam tu. Tapi dengan ada ilmu lah, dengan ada pengetahuan. Ada apa dia pengetahuannya? Kerana engkar kita dengan perintah Allah Ta'ala. Kiranya kita melakukannya. Engkar pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tak suka orang yang suka marah-marah, suka mengikutkan hawa nafsu yang sedang marah, lalu bertindak di luar batasan yang sepatutnya. Tiada atas kehendak dirinya. Tiada di atas kehendak dirinya. Bukan marah tadi itu atas kehendak diri dia. Dan ini sehabis-habis jahil. Ini kata sehabis-habis jahil. Kalau yang dikatakan tiada atas kehendak dirinya. Bukan marah tu dia kata atas kehendak dirinya. Ini adalah sehabis-habis jahil dia kata. Sehabis-habis bodoh lah.
Dan lagi mengetahui ia bahwasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Kemarahan Allah Ta'ala tu maknanya Allah tu lebih besar daripada marah diri dia tadi tu. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar. Beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya. Dan limpah kurnia Allah. Kerana dalam Rumi apa dia? Sini dia tulis Qab roya lamha. Lepas perkataan apa tu? Limpah. Dan limpah. Ada ni maksud. Lepas perkataan limpah tu apa dia tulis tu? Ini macam pelik sikit bunyi tu. Ya? Kurnia kan? Betul? Kurnia. Apa? Kalau kurnia. Di sini ejaan dia yang ada dalam kitab saya ni. Qab ro ya alif. Korea. Kurnia kan? Betul? Kurnia kan? Kurnia. Kurnia Allah lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu. Mengikut perintah engkau. Kita wajib kita mengikut perintah Allah daripada mengikut kehendak kita sendiri, kehendak diri kita sendiri. Adapun pekerjaan yang seterusnya, adapun pekerjaan yang dikatakan jenis pekerjaan bahawa berkata ia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu pekerjaan. Di situ dia kata hadis menyuruh membaca A'udzubillah di bawah dia kata. Nombor 1 tu dalam kitab yang ada pada saya ni. Hadis menyuruh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ketika marah. Meriwayatkan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya bila kita ada perasaan nak marah tadi, kita cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Minta lindung daripada Allah Ta'ala. Dengan berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana marah ni adalah bisikan, desakan daripada syaitan. Jadi kita naklah kata macam tu. Biasa kita buat tak tuan-tuan? Bila kita rasa nak marah tu, lalu kita pun kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tak tuan-tuan? Siapa yang biasa buat? Ya, dia pun tak biasa buat mana mungkin. Lepas ni kita kena buat masuk diri yang cakap ni pun. Diri yang cakap ni macam tu. Lepas ni bila kita rasa nak marah ya, sesuatu tu kat budak ke, kat kawan ke, cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah. Kemarahan kita tadi akan lari dia, atau akan hilang. Walaupun tak hilang semua kan, ada sikit-sikit, tapi boleh mengurangkan kemarahan kita. Okey nah. Kerana marah itu dari kerana syaitan. Punca marah tadi adalah daripada syaitan. Jadi maknanya bila kita ikutkan kemarahan, ikut hati kita, ikut marah kita itu, itulah yang sebab tadi yang di awal tadi dia kata boleh sampai memukul sehingga sampai membunuh. Ini adalah satu perbuatan yang tak sepatutnya. Bila marah kepada seseorang tu, ambil kayu, bagi. Pukul. Ini adalah satu perbuatan yang ditegah. Begitu tambah-tambah lagi membunuh. Sampai sanggup membunuh. Disebabkan sikap marah yang membuak-buak yang ada pada diri dia tadi. Jadi, sini dalam cara apa dia kata yang kedua tadi ni itu dari segi perbuatan dia kata ialah dengan dari segi pekerjaan dia kata pekerjaan yang kita lakukan bila kita ada rasa marah tadi hendaklah kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya syaitan lari.
Maka jika tiada berhenti, kita dah kata dah, alhamdulillah, 2-3 kali kata duk, dah rasa nak marah juga lagi. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini, dengan perkataan auzubillah minasyaitonirrajim tadi itu, maka hendaklah ia duduk. Katakanlah pada dia ketika dia marah tadi dia sedang berdiri kan. Dia baca auzubillah minasyaitonirrajim 2-3 kali, duduk masih juga lagi. Kuat lagi rasa marah dia, duduk dia kata. Duduk. Jika ia berdiri, maksudnya ketika kalau dia berdiri, duduk. Dan hendaklah ia baring. Baring, jika ia duduk. Dan jika diam, jika tiada diam, marahnya dengan duduk atau berbaring, itu maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Daripada berdiri kat duduk tak mau juga, tak hilang juga. Daripada duduk baring pun duduk marah juga lagi. Dia kata bangkit, dia ambil ayat sembahyang. Kerja sampai begitu kali. Diberi panduan macam mana cara kita nak menahan kemarahan kita tadi itu. Tapi ambil ayat sembahyang. Sabda Nabi SAW, Inna syaitana khuliqa minan nar wa innama nutfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya bahwasanya syaitan itu dijadikan dia daripada api. Jadi syaitan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Hanya saja dipadamkan akan api dengan air. Jadi untuk memadamkan api ini hanya dengan air. Maka apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Bila rasa marah dah buat tadi, daripada berdiri ke duduk tak menghilang juga, daripada duduk baring tak hilang juga. Ni usaha yang terakhir ialah mengambil air sembahyang. InsyaAllah dengan kita mengambil air sembahyang tadi, sikap kemarahan kita tadi akan hilang ataupun akan berkurangan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni Adam, ala tarawna ila jumrati ainaihi wa intifakhi awdadihi faman wajada min zalika syai'an fal yadrib khaddahu bil ardi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, jika bahwasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam, adakah tidak melihat kamu pada merah dua matanya? Kalau kita perhati, orang yang marah ni, orang yang betul-betul marah ni, perhati mata dia. Mata dia macam mana? Biru. Atau hijau. Bukan. Mata dia merah, menyala. Itu menunjukkan dia terlampau marah. Janganlah cuba-cuba dekat dengan dia. Silap. Kita kena terajang. Silap kita kena terajang. Dan bengkak urat lehernya. Orang marah sampai urat leher dia jadi bengkak-bengkak. Maka barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu, kalau dia dapat sesuatu macam tu, maka hendaklah ia memukulkan ia akan pipinya dengan bumi. Kalau terjadi pada diri dia macam tu, mata merah, bengkak urat-urat dia, empuk muka ni kat bumi. Empukkan muka atas bumi. Apa guna dia? Untuk menghilangkan itulah kemarahan, sifat marah itu. Sifat marah yang sampai mata jadi merah, urat-urat jadi membengkak ataupun kembang. Pipi ini
dihempukkan ke bumi. Atas tanah lah maksud dia. Tu dia nah. Ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat supaya pecah oleh takabburnya. Muka kita ni, pipi kita ni adalah di tempat yang mulia, no? Iaitu duduk di kawasan kepala kita ni. Jadi bila kita hempapkan dia, itu menunjukkan kita ni seolah kita menghinakan anggota yang mulia tadi itu. Jadi kita terasa hina. Jadi dengan cara itu tempat supaya pecah oleh takabburnya, supaya hilang sikap takabur tadi itu. Yang ada sebab yang besar pada marah itu, yang disebabkan oleh kekuatan marahnya tadi itu. Mata merah, urat-urat naik, kembang-kembang, bengkak-bengkak, pergi turun kalau di atas rumah, turun pergi ke tanah tu, pergi hempuk muka ni, pipi ni, di atas tanah. Supaya dia terasa hina, terasa hina pada diri dia tadi itu. Disebabkan tadi itu sifat untuk menghilangkan sifat takabur yang ada pada diri dia tadi itu. Dan supaya mengetahui ia akan bahwasanya dirinya hamba yang hina. Itu dia, no? Supaya dia sedar dia ni merupakan seorang hamba yang hina. Nak buat apa? Nak pergi membangga-bangga diri. Nak marah sana, nak marah sini. Sama saja. Dia dengan orang yang dia marah tadi sama saja dia punya kedudukan dia, iaitu sebagai hamba Allah. Yang patut sama-sama kita ada tolak ansur di antara satu sama lain. Bila berlakunya kes-kes yang boleh menyebabkan datangnya sifat marah tadi itu. Tiada patut ia membesarkan diri akan diri, tak patut. Tak layak dia membesarkan diri dia. Dan ketahui olehmu bahwasanya menahan akan marah itu dilakukan yang sangat baik. Marah itu kelakuan yang sangat baik. Kelakuan yang sangat baik. Tahan sifat marah tadi adalah merupakan satu kelakuan yang sangat baik. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kaziminal ghaiz. Artinya, dan yang menahan mereka itu akan marah. Maknanya Allah Ta'ala puji orang yang dapat menahan kemarahan yang ada pada diri dia. Wal kaziminal ghaiz. Artinya, dan yang menahan mereka itu akan marah. Dan sabda Rasulullah SAW. Boleh sikit lagi, no? Sama kita nak berhenti lah. Halang-halang. Nak habislah tajuk ni. Dan yang menahan mereka itu akan marah. Dan sabda Rasulullah SAW. Man kazuma ghaizan walau sya'a ayyumdiyahu amdahu wa mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnau wa imana. Artinya, barang siapa menahan, ia akan marah. Dan jika mengendaki ia meluluskannya. Dan saya kuasa ia atas meluluskannya. Dan saya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya. Dan saya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentuhan. Daripada sentosa. Dan daripada iman. Dan pada satu riwayat daripada rida Allah Ta'ala. Jadi siapa yang boleh, dia kata menahan marah dia, dia ada kuasa untuk menahan diri dia untuk daripada marah. Kemudian dia lakukan penahanan tadi itu. Inilah dia. Allah Ta'ala akan memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa. Dan daripada iman, dan pada satu riwayat daripada ridha Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ridha
suka kepada orang yang berbuat demikian. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Jadi tuan-tuan, hari ini, malam ini kita dapat beberapa ilmu tentang bagaimana kita hendak menahan diri kita supaya kita tidak bertindak sewenang-wenangnya apabila kita marah. Jadi kita cobalah ikut macam mana yang disarankan dalam yang kita seperti mana yang kita baca tadi. Di antaranya kita mengambil uduk. Kita mengambil uduk, no? Di antaranya tadi yang pertama, kalau ikut susunan dia, apabila kita marah ketika kita berdiri, kita duduk. Dan apabila kita duduk marah juga lagi, kita baring. Bila kita baring, duduk marah juga lagi, kita bangkit ambil sembahyang. InsyaAllah sikap marah tadi akan berkurangan. Yang keduanya tadi, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Itu kita coba sama-samalah untuk mengamalkan apa yang kita dapat tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah untuk malam ni. Insya-Allah minggu depan kita kembali pula untuk tajwid, jadi penawar ni sebulan hanya sekali, tajwid insya-Allah 3 kali. 3 minggu tajwid, penawar sekali seminggu. Dalam sebulan tu 4 kali. 3 kali tajwid, kali penawar begitu. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.